warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni kita berada di malam Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita untuk meneruskan lagi kajian ilmu kita di dalam syarah hakikat kehidupan, insya-Allah. Dalam menyambung perbahasan perlu ikutkan tadi muka 59. Sekejap khair. Bonus. Dalam fasal membincangkan masih perbahasan tentang mengenal diri. Perbahasan tentang mengenal diri, yakni merenung kembali kepada asal kejadian kita. Baik. Dalam perbahasan hakikat kehidupan yang sekalian, kita merujuk pada 4 usul perbahasan. Disebut tentang kehidupan. Dia jangan sekali-sekali menyandarkan pada diri yang berpengalaman. Bukan. Kehidupan bukan sekadar belajar dengan pengalaman. Walhal pengalaman belum tentu mengajak erti kehidupan. Belum tentu. Sebab ada pengalaman yang benar, ada pengalaman yang batil. Bagai contohlah COVID. Doktor-doktor berpengalaman semuanya. Tak ayat dia kan. Tapi bila nak menyelesaikan masalah COVID, pengalaman tak boleh jadikan sandaran. New discovery, perkara baru. Walaupun ia ada ketika pengalaman dipanggil skill, pengalaman juga melatih kemahiran. Tapi belum tentu kemahiran menunjukkan kita mahir. Atau ayat-ayat tu mesti kita pegang. Sebab cerita ke depan ni perkara gaib. Bila sebut ke depan perkara gaib, maka yang tahu tentang perkara gaib itulah ghaibul ghaib. Lebih gaib daripada gaib itu Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui. Kita hanya ada kemahiran perkara yang dulu. Itu okeylah cerita. Itu pun kadang-kadang cerita dulu pun benda dah tak ada. Aku dulu, sekarang dah tak. Dululah, sekarang tak ada dah. Cerita dah tak ada, tak payah cerita lah. Dulu aku, sekali petik 10 datang tau. Itu dulu. Sekarang petik 10 lagi. Jangan cek pasal. Jangan hidup ni menungak langit dah. Okay, poin yang nak disampaikan di sini, Nabi SAW cuba kita lihat bagaimana ketika umur kemuncak naik umur 40 tahun. Itu kalau konteks kehidupan Nabi itu dah ultimate dah. Sebab Nabi dah jadi yang sangat berjaya dah. Gelaran sudah dapat, kedudukan sudah dapat, isteri yang berpengaruh sudah dapat.
Kalau dalam segi kehidupan, sadaqallahul azim lah, hebat macam dah khatam. Tetapi ketika datangnya perbahasan tentang kebenaran, maka Nabi SAW tidak pun meletakkan dirinya, berkata tentang hal perihal dirinya, tidak. Nabi berkata hanya bersandarkan illa wahyu yuha. Baik. Maka begitu, berbincang soal kehidupan, itu mesti ada sandaran yang tidak bersandarkan kepada balik dari pengalaman, yakni keadaan diri, keadaan semasa, keadaan setempat. Tapi kita bicara soal letak yang pertama, itu dipanggil kebenaran, siddiq. Ini kita masih membincangkan usul yang pertama, siddiq. Itu masuk dia. Dalam siddiq itu dia boleh dipecahkan sedetail boleh sebenarnya. Ingat, agama bukan untuk dikaji. Kenapa tidak perlu dikaji agama? Kerana dia dah sedia ada dan sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3. Dah sempurna, tak perlu kaji lah. Benda dah sempurna, tak payah kaji. Hanya nak memahami saja. Faqih, faham saja. Nak faham macam mana, apa macam contohlah, benda dah siap, kita bukan nak kaji, kita nak memahami prosesnya, apa macam mana cara buatnya. Itu. Tapi kalau kehidupan, dia ada dua tuntutan. Pertama, kaji. Kedua, barulah memahami. Dia tak boleh terus-terus nak faham tanpa perlu kaji. Kalau dia tak faham. Sebab dalam kehidupan itu terpecah pada dua bahagian. Jadi bahagian pertama itu adalah kebenaran. Bahagian kedua adalah kebatilan. Dua jahat. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan hak dan batil. Dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahui. Satu. Dan surah Al-Fat 28 Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ketika Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan huda, yakni petunjuk, menyampaikan hidayah Allah dan agama kebenaran, dinil haqq. Okey. Agama kebenaran merujuk kepada yang pertama, inna dina indallahil Islam. Yang benar pasti akan membawa kepada kesejahteraan. Bahasa mudah, kalau kita pakai barang original, spare part original. Bila original ni, dia ada satu sifat confident. Aku confident lah tak? Ni orang ori ni confident lah. Boleh lenjan lah tak? Boleh. Dia kalau tak barang apa aftermarket ni jadi cik pasal. Yang terbaru ni cak ayam pun ada cap lagi. Cak ayam kan. Ada viral satu dia buat motor suami isteri, tercabut tayar belakang dia. Motor Ducati. Ya Rabbi, tercabut tayar. Selalu kita sebut tayar belakang potong tayar depan kan. Berlaku. Tayar belakang potong tayar depan. Gerak. Si isteri dia dalam tu dia pakai video. Sempat ada rakam kan. Si tepuk dia. Tayar belakang dah pergi ke depan dah. Betul dia terjatuh kan. Tengok. Spare part original tetap mengungguli lah. Sebab dia ada warranty. Jadi, bila sebut agama adalah kepercayaan. Kepercayaan, dia dalam saya, bila belajar dalam perbandingan agama, karya perbandingan agama. Bagus kan, dengan guru saya, Dr. Faizal Khair. Untuk mendefinisikan agama saja bukan satu benda yang mudah. Sebab agama tu banyak orang boleh klaim. Pahaman ni banyak. Banyak benda sampai free thinker, atheist pun pahaman. Macam-macam pahaman, liberal agama pahaman. Pahaman yang dia jadikan kepercayaan dia. Okey, itu agama. Tapi dalam banyak kepercayaan, kepercayaan mana yang benar-benar memberikan kesejahteraan. Dok kita ni ada satu benda yang kita absorb dalam hidup sepanjang kehidupan, ada satu benda yang doktrin dalam fikiran kita. Kita tanya balik, dalam hidup kita doktrin tu, pemikiran tu membawa kesejahteraan ke membawa kepada lebih menyusahkan? Pantang larang itu tak kena, ni tak kena, lebih ada ketakutan. Ada keyakinan yang tidak membawa kepada kesejahteraan. Jadi kalau keyakinan yang membawa kepada kesejahteraan, itulah keyakinan yang benar. Kita percaya pada duit.
Susah hati pula percaya pada duit. Bila ada senang, bila tak ada dah. Tapi bila kepercayaan tu makin lama makin tanpa batasan, tanpa had. Yang ni percaya pada yang kekal, baqa, percaya pada yang kidam, yang sedia ada, percaya pada yang wujud. Maka kepercayaan itu akhirnya mententeramkan jiwa. Nah, itu kepercayaan yang benar. Cara nak train, nak tengok kita percaya apa. Ada orang sebelum jumpa yang benar tu dia percaya yang batil, dia pengalaman tu dah ikut pengalaman aku lah kan. Aku percaya mesti macam gini. Dia adalah dia punya apa orang kata apa, petua-petua kadang-kadang tu kan. Memanglah ada petuanya jadi, ada petua tak jadi. Tapi dalam petua tu dia selesa, dia membawa kesejahteraan. Tenang tak hati dia. Nampak? Baik. Itu membawa kepada dinul haq, ini Islam. Baik. Yang kedua, din yang kedua juga adalah pembahasan tentang pegangan kepercayaan dalam kehidupan. Yang mana pegangan dalam kehidupan mestilah selari dengan agama yang benar. Maka di situlah kita nak menyusun balik macam mana nak bagi ada kefahaman yang benar. Kalau agama yang benar kita dah faham dah ngaji agama kan. Tapi mari ada orang ngaji agama tapi dalam kehidupan fahaman pun tak betul. Ada ngaji juga tapi dalam bab contoh bab rezeki tak ada duit mati, tak boleh hidup, pahaman-pahaman salah. Pahaman-pahaman tentang diri, aku ni lemah, aku ni hebat. Kadang-kadang kalau kita tak jaga diri kita, siapa kita? Kalau tak kita muka kena jaga. Betul, nampak macam betul, tapi adakah selari dengan kebenaran? Ini kita kena betulkan, kena pastikan bahawa benarkah apa yang kita pegang dalam kehidupan kita? Adakah selari dengan yang benar? Baik, bila nak ada persoalan begitu, bagaimana kita nak cek? Sebab itu dalam perbahasan agama Islam, dia ada kaedah, kawaid, ada manhaj, supaya kita boleh cek. Contoh tauhid, manhaj apa? Asy'ariyah al-Maturidiyah. Okey, kita boleh cek dia fahaman kaedah apa. Kalau dia tak ada kaedah ataupun salah pegang kaedah, kita tahu dah salah. Itu penting kaedah. Dalam bab fikih, kita ada 4 mazhab besar. Kita Syafi'iyah. Kalau kita tanya mazhab mana? Kita mazhab ni, mazhab ya kita kena ikut mana-mana mazhab. Dia goyang macam tu. Mazhab mana? Mana-mana mazhab. Mana tak ada kaedah tetap. Kamu mesti kena ada kaedah apa? Kaedah mazhab Syafi'iyah. Itu yang utama, jumhur. Kemudian sekiranya ada perbahasan-perbahasan yang lain, baru yang lain. Itu kaedah. Baik, dalam kehidupan, apa kaedah pegangan kita? Kaedah yang kita pegang dalam hidup ni? Aku ikut orang mana? Orang buat jadi. Kita copy, kita tiru dia. Nak berjaya, tiru orang berjaya. Kan? Nak gagal, jangan tiru orang gagal. Cara nak bina kehidupan, macam-macam cara. Ikut cara masing-masing tuan-tuan. Mari datang, pergi. Ini banyak jumpa dalam mana ni? Motivasi. Motivasi. Kita apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikir jadi. Kalau fikir senang. Dan nanti tak senang juga tengok ni. Lalu keluar kaedah Law of Attraction. Ini popular kaedah ni tuan-tuan, search lah dalam kehidupan. Law of Attraction. Banyak digunakan. Dipanggil pergerakan-pergerakan yang menjadikan sains sebagai sumber yang kata apa, yang berbentuk bagai perkara dalam hidup lah. Hukum tarikan. Kita apa yang kita fikir? Ada pula yang Islam sikit, yang Islam dia apa? Dia sunatkan benda tu. Tu faham tak? Dia sunatkan fahaman tu tak betul. Dia Islamkan. Islamisasi. Macam mana dia cakap itu? Allah pun kata di kursi, aku menuti sangkaan hamba-Ku terhadapku. Ada bubuh di kursi tu dekat. Dia nak membetulkan kata barat tu. Tu, Michael J. Loser tu nama dia. Yang mengasaskan kepada Law of Attraction, Michael J. Loser. Tahu loser, orang yang gagal. Nama pun gagal lah. Tapi orang kata jadilah Ustaz. Fikir jadi. Fikir jadi, bomoh jadi kalau dia mentera. Dia fikir jadi, dia ingat jadi tu dia. Masalah tak? Tu masalah. Dia fikir jadi. Okay, jaga kita fikir, jaga apa yang kita fikir. Dan sekali kita menentukan hidup kita dengan cara kita fikir. Nampak macam betul mas kan? Nampak macam betul.
Tapi kena fikir betul-betul. Teruskan balik. Dia ni menyuruh aku menentukan dengan cara fikir, kemudian hidup ni ditentukan oleh siapa? Aku lah. Allah lah. Di mana Allah dalam perbincangan hidup kita? Allah lah. Yelah Allah lah. Tapi kalau kita tak fikir, macam mana jadi? Gagal akidah goncang. Ini semua kerana kenapa jadi begini? Kerana tak ada kaedah yang benar. Jadi terus kita sepanjang mengaji, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri faham dan boleh kita amalkan apa yang kita belajar. Itulah kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soft, siddiq, amanah, fatanah. Apa-apa perbincangan dalam kehidupan mestilah dimulakan dengan siddiq, iaitu benar, mencari kebenaran dalam kehidupan. Termasuklah apa yang kita bincangkan malam ini, yakni kebenaran itu juga mestilah direnung pada diri kita. Apa sebenarnya diri ini? Ustaz, dalam hidup ni takkan sekarang mau cari apa yang sebenar. Iyalah. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan hidup kita, cuba tengok, perjalanan hidup kita ni, Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz, di ilmu Allah, ada perjalanan hidup. Kita dia tak tahu. Allah Maha mengetahui. Selagi kita tak jumpa yang benar, dia akan jadi kehidupan kita macam mana? Kehidupan itu sendiri Allah takdirkan ada susah dan senang, baik dan buruk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Al-Anbiya ayat 35. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kita kembali. Maka dalam perjalanan hidup kita jemaah sekalian, hidup ni baik buruk, susah senang, tapi kita yang tak wa ilaina turja'un, tak jumpa kebenaran ni, kucak-kacir hidup kita. Terpalit sekali dengan kesusahan. Susah dah memang Allah takdirkan susah dah. Kita ni tak terima takdir dah balah dah. Nampak tidak? Aku bukan macam ni. Aku macam ni. Aku mesti duduk berlawan dengan takdir. Dia tak faham. Dia tak faham diri dia siapa. Bila senang datang, aku tu. Aku. Nampak? Akhirnya, selagi mana belum bertemu dengan kebenaran, tengok, hidup dia sentiasa berada dalam persoalan dan orang kata apa, kerisauan. Dulu risau sebab susah. Senang dah. Senang risau, takut susah balik. Lalu sekali, di mana ketenangan? Dulu risau sebab susah, nampak macam betul lah risau tu. Rupanya risau tu bukan sebab susah. Dipanggil resah. Resah sebab susah. Sebenarnya bukan resah sebab susah. Resah itu kejaan hati. Susah itu keadaan. Ni sebab kata jangan belajar dengan pengalaman ni. Sebab belum tentu pengalaman susah kita tu membawa kepada kebenaran ni. Resah ini perbincangannya lawan resah tenang. Resah tenang perbincangan tentang iman. Hati. Hati perbincangan tentang Allah. Belum tentu susah dia resah. Belum tentu senang dia tenang. Ni perbincangan hakikat kehidupan, dia ada bahasa-bahasa yang membawa kepada panduan hidup. Jangan dicari sekadar nak senang, nak takut susah, tapi selesaikan dulu resah dan tenang di dalam hati. Sebab itu kalau kita manusia hanya mencari benda, tak kenal diri tak kenal, sebab tak mula dengan yang benar. Dan diingat kebenaran tu bila bermula dengan ada benda. Tengok, inilah sebenarnya aku. Sejak bila? Bila dah berjaya, itulah diri yang sebenar. Bila tak berjaya, rasa macam tak ada maknanya hidup ni. Yelah, saya ni ajar siapa? Seluruh rumah je belakang ni. Jadilah melayar Abang Haji kau katanya. Itulah. Rasa macam tak ada makna pun ya juga katanya. Dah menong, tengok sambil-sambil tengok TikTok, tengok Facebook, tengok orang perempuan yang berjaya, mampu bagi hadiah kat suami, bagi tu tengok, macam tak bergunanya hidup aku. Mula mengeluh. Yang berjaya pula mula bangga, duk rasa dah jadi dah hidup. Walhal soalannya tenang hati tu.
Tenang hati, boleh bagi hadiah banyak-banyak kat suami tu, tenang hati. Macam makin tak tenang je. Saya bagi abang ni banyak macam-macam dengan saya. Kereta saya bagi, rumah saya bagi, duit saya bagi, semua bagi. Abang yang macam-macam. Contoh. Kan? Jadi mana kata perjalanan kita itu selagi tak bertemu dengan kebenaran, terutama menilai diri kembali, maka dia tak akan jumpa dengan titik kebenaran yang membawa ketenangan. Wallahi. Maka di situlah merenung kembali kepada asal kejadian kita yang mampu membangkitkan kesedaran balik. Nah, yang ni kesedaran hakiki yang sebenarnya yang ada dalam diri. Tak payah kesadaran tu jangan tengok kat luar. Kalau kat luar tu berat maksudnya yang main-main. Setengah orang dia tak nampak kat diri dia. Bila dah Allah kena kat luar, baru dia tersentak. Walau kat luar ni adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia kerana ada orang ni dia tak nak belajar dengan kebesaran Allah, tak nak belajar untuk mengenal diri, dia terus nampak benda, lain sekali dia akan dapat kesedaran muka melalui diri dia. Allah datangkan, dipanggil macam mana? Kalau tak nak belajar, dia akan diajar. Tak nak belajar je, tak apa. Kau akan diajar dengan apa? Apa yang berlaku di luar sana supaya kau sedar. Kita tak mahu macam itu. Kita nak merenung balik supaya bangkit kesedaran hakiki yang sebenar dalam diri ini berkenaan tentang sebuah hakikat kejadian diri ini. Allah jadikan kita ni. Yang pertama, dalam kenyataan sebenar diri ini, kata Allah dalam surah Sajdah ayat 8, yang bermaksud kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, dari air yang hina. Kita ni kejadian tanah dan air mani. Dan air mani itu Allah nyatakan dalam Quran adalah air mani yang hina. Asal kejadian manusia itu adalah daripada saripati dari air yang hina itu, iaitu air mani yang juga asal utama manusia Nabi Adam pula berasal dari tanah liat yang hitam dan kontang. Makanya jelas kita fahami bahawa kita ini adalah bermula hina. Ya. Apakah hanya membuatkan yang hina ini menjadi sebaik-baik kejadian? Soalan. Yang hina tu Allah. Ini semua kita follow apa yang Allah kata. Dan melalui sifat Nabi SAW. Apa yang hina ni tiba-tiba boleh jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kalau tak faham mas sekalian, kadang-kadang ni diorang tahu kita jelah kita ni daripada iman yang hina, tahu kita ni hina, tapi dia nak faham tu setelah dihina. Setelah dihina, dan hina pula sebab tak ada apa. Tu saya rasa terhinanya saya tak ada benda, tak ada, tahulah saya tak ada benda. Dan parah lagi, dia rasa mulia apabila dia ada benda. Walhal dia bermula tetap hina dan kekal hina sampai bila-bila sepatutnya. Tak ada benda yang mengubah kejadian diri kita ni yang bermula hina. Tetapi kenapa yang hina ini Allah angkat setinggi-tinggi kejadian. Malah para anbiya, rasul semua itu Allah muliakan. Yang mana Allah muliakan, Allah muliakan. Di situlah benda pertama, bila ada bermula hina, maka fitrah kita nak cari yang mulia. Hati kita nak cari kemuliaan. Kemuliaan tu siapa? Allah. Sebab tu Ramadan Karim nanti kita sambut. Allahu Akram, jawab. Kita sebut Ramadan Karim, mulia, mulia, mulia. Kita kena jawab apa? Allah yang mulia. Iblis tidak. Dia mengaku, aku mulia. Kerana apa mulia? Kerana ibadah. Kita ibadah ni kita mulia. Kalau kata sebab ibadah kita mulia, Iblis kat mana? Jangan kita tak sedar dalam percakapan, perjalanan. Kita ingat kita boleh beramal. Kalau setara beramal pun belum tentu mulia. Yang tak beramal, balik awal, sadaqallahul azim. Dia jawab itulah. Yang belum tentu yang pergi masjid tu mulia, katanya. Belum tentu yang pakai serban tu mulia. Nak pula sama sekarang macam-macam tu, tunggu nak tabur. Kalau lah yang beramal belum tentu mulia, yang tak beramal perasan mulia. Kalau dia tahu dia tu hina, maka mestilah dia beramal sepatutnya. Baik. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerana kenapa Allah muliakan?
Boleh jadi yang hina boleh diangkat darjat ini kerana padanya telah ditiupkan fitrah, yakni sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu taala dan diri kita yang melahirkan segala kebaikan yang diperolehi hari ini, seperti kasih sayang, bijaksana, kuat, memberi, kaya dan sebagainya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah menyempurnakan jiwa kita, kejadian kita. Jadi di sini jemaah sekalian, kita bermula hina, kemudian diangkat tinggi kehidupan darjat. Kerana apa? Padanya Allah tiupkan kesempurnaan. Khalifah ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada malaikat. Binatang lain semua tak ada. Maka jangan kata kita ni tak ada apa-apa. Sebenarnya kita telah diadakan oleh Allah sifat yang tidak ada pada makhluk lain. Kerana itu manusia yang bermula hina tadi, tiba-tiba kita boleh jadi rasa mulia. Kenapa? Maka di situ kita akan nampak apabila manusia ini dia mempunyai sifat itu. Sebagai contoh, dia ada kasih sayang, maka dia rasa dimuliakan. Dan dia rasa mulia. Ada orang sayang dia, ramai sayang aku ni, dia mula rasa mulia. Orang boleh sayang dan kita boleh sayang pula. Walhal sayang itu sebenarnya sifat dia mulia, tapi sifat yang mulia itu bukan pada diri kita. Itu datang pada sifat Allah SWT. Itu nak Asma'ul Husna. Orang hari ini dia ada nama, tapi nama itu tidak membawa erti kalau tiada sifat sayang. Contoh, bila nikah jemuh dengan leman, contoh. Jemuh dengan leman nikah. Nikahlah berdua jemuh dengan leman. Nikah berdua, tapi yang menyebabkan rasa damai, tenteram, itu bukan sebab nama jemuh dengan leman dah. Sebab ada kasih sayang pada jemuh, kasih sayang pada si leman. Maka sebab kasih sayang itulah yang mengikat kedua-duanya. Bukan sebab nama dia je. Maka si jemuh dengan leman yang tidak bermula, kalau dia bermula yang benar, maka dia kenallah bahawasanya, katanya, kita ni sebab ada kasih sayang je ni kita boleh bersama. Kalau tak ada kasih sayang, tak bersama kita. Bukan sebab apa? Bukan sebab leman, tapi sebab nama yang Allah berikan. Itulah dinamakan sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang ada namanya, ada pemilik. Orang nikah ni mas sekalian, tak ada lagi bukan sebab kasih sayang. Tak ada lagi. Semua sebab kasih sayang sebenarnya. Tapi kerana dia gagal nak memahami kasih sayang, maka berubah hala tuju dia, niat dia berubah. Maka rosaklah dia apabila padanya ada hal-hal lain selain kasih sayang. Dia nampak harta lah, dia nampak benda lah. Walhal dengan kasih sayang itulah sepatutnya dia hidup. Maka dia buat sesuatu itu kerana kasih sayang yang ada Allah bagi. Dan nak menjaga kasih sayang itu adalah dengan ketaatan, bukan dengan kebendaan. Itu cara dia. Ada orang faham kaya. Bila dia start nama, ada nama. Dia orang ternama tu. Orang kaya tu. Tak, kaya tu start bila panggil dia boleh jadi nama hebat tu. Lah, dia berduit. Nampak? Dia pergi nampak kaya pada duit. Padahal kaya tu ada dulu sebelum ada duit tu. Itulah fitrah yang Allah berikan. Sifat yang ada dalam hati manusia. Orang kaya, orang tak panggil motor kaya. Allah takdirkan saya bawa tu jentera kat luar. Satu tempat masjid tu, sekali haji tu tunggu waktu subuh. Dah habis makan semua, dia tunggu saya. Dia tunggu, salam antal ghani katanya. Masya Allah haji. La Allah ghani wa nahnu fuqara. Tu kena jawab balik. Dia tak kata motor hantar kaya, tak ada. Hantar pakailah bawa Ferrari. Orang tak kata Ferrari kaya. Orang kaya je pakai Ferrari. Kaya tu kan pakai pada Ferrari, kaya duduk pada orang. Cuba pakai orang yang bawa Ferrari, bawa Lamborghini, action bawa ramai-ramai tu kan. Action marah betul kan orang dengar ni. Dah tak apa lagi tu orang ramai kan. Saya ikhlas Ustaz. Ikhlas buat tak masjid. Nak tengok setara mana ikhlas. Yang kadang di masjid kan kita biasa. Ferrari berselubung.
Sama dengan motor. Motor besar simpan selubung, motor kecil dibawa. Apa? Nak marah juga kan? Tak ada, ustaz nak jaga hati. Jaga hati jangan pakai. Macam tak layak nak bawa motor pergi masjid rasanya. Jangan. Sedangkan motor tu Allah yang bagi. Cuba tanya orang guru motor, kereta, jumpa kaya kereta ni ya. Apa kereta ni buat yang siapa boleh jadi kaya? Berdesing kawan tu dengar. Kau puji siapa ni? Saya puji kereta lah. Yang kaya akulah kata, bukan kereta. Ya ke tuan? Saya ingatkan kereta yang kaya. Saya baru nak interview kereta ni. Ini apa ni? Besi ni. Nampak? Tapi dia bangga dengan kereta tu. Baru tahu. Bawa ada akal sikit. Kaya duduk kat tuan. Di manakah duduk kaya? Di steeringnya kah katanya? Atau di tuannya katanya? Kat aku lah. Mana kaya tu? Kalau tuan kata kaya bukan duduk pada kereta, tunjukkan kaya pada diri tuan. Jam dia balik awal. Menangis kereta tu. Tapi waktu tu bila nak pakai, pasti kan kita pakai Ferrari juga cakap dengan dia. Kalau tidak balik awal kita. Ataupun kalau tak nak pakai Ferrari, kita kena lebih laju pada Ferrari. Tak apa yang nak, kita jumpa lagi. Kita sampai depan dulu. Alamak ni pakcik ni wali kata ni. Tapi kalau tak ada apa, memang dia halau kata. Sebab tu kan saya cakap motor Allah takdirkan saya pakai motor tu je apa? Nak taji lah bahasa nak kata kat orang yang pakai ni. Tu tujuan tu kan. Azam bukan kata nak pakai tu. Nak rasa, tak ada rasa apa. Nak kata balik. Pertama kat diri, keduanya pakai. Sepanjang saya pakai ni, benda yang paling berat tu dunia, punya berat dunia, punya susah nak buat motor hari ke masjid. Dia kata lah dekat dia. Dia bukan soal dekat, soal pahala. Yang tempat lain boleh pergi. Nampak? Dia rasa cabaran tu, cabaran. Semalas dia nak bawa. Baik. Kaya tadi pada diri pula kenapa bukan pada badan ni, sebab kita dah sepakat dah. Allah kata kalau dari badan ni, daging ni, ya imani yang hina. Kalau tanah tu tanah yang dipijak. Sebab tu iblis berani condemn Nabi Adam AS yang main-main. Sebab apa? Dia kata apa? Dia kata wa khalaqatani min nar, aku jadi api, wa khalaqatahu min turab. Orang yang dipijak, apa aku nak sanjung? Sombong dia. Kita sombong nanti jemaah sekalian. Wa na'udzubillah min zalik. Bukan sebab amalan. Sebab amalan tak nampak zahir pada jasad, zahir pada benda. Solat 1,000,000 kali pun tak nampak akaun kita berjuta tuan. Tapi sombong saat lagi datang kat mana? Kedudukan. Tengok akaun banyak. Sebab dia nampak solat juga. Tapi ni sebab solat ni aku jadi bisnes ni. Mula nampak orang, kamu ni solat belum khusyuk lagi ni. Amboi. Dia nak nasihat orang. Sebab apa? Dia nampak akaun ni banyak. Cuba kalau akaun dia tak banyak, nangis-nangis solat nak silap bulan. Berapi-rapi cakap ke depan. Sebab apa? Amalan menjadi. Cuba kalau amalan tu tak jadi. Dia sebenarnya bukan amalan tak jadi. Dia bukan nisbah. Beramal ni banyak duit. Beramal je anak jadi baik. Belum tentu maksudnya. Kadang-kadang orang duk fikir beramal anak jadi baik. Belum tentu. Yang bagi baik Allah. Habis itu Ustaz, beramal kemudian kita mintalah kepada Allah melalui mudah-mudahan amalan itu menjadi keberkatan. Baiklah anak tu boleh jadi. Kalau tak, ujian kita sabarlah. Nabi Nuh AS diuji begitu. Baik. Maka di situ kita nampak rupa pada diri itu hakikatnya adalah hina, maka kembali kepada fitrah, dan itu adalah mengembalikan kepada segala sifat-sifat kebaikan. Itulah kebaikan yang kaya tadi itu dipanggil kebaikan, sayang dipanggil kebaikan, dan kebaikan itu adalah kepada Allah yang Maha Sempurna. Kita sebenarnya bergantung kepada Allah dengan sifat-sifat itu. Surah Asyam ayat 7, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Ini yang kita bincangkan tadi. Jiwa inilah Allah masukkan dalam kejadian manusia itu. Kalau rujuk dalam perbahasan kejadian pasangan, Allah menjadikan diri kita dan pasangan kita. Kemudian Allah tiupkan wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kasih sayang itu pada diri kita yang berasalnya
tiada sifat tu. Sifat tu tak ada pada kita, macam mana boleh ada? Sebab diberikan, dikurniakan. Bukan sebab kita pandai masak, bukan sebab kita pandai jaga, bukan sebab kita ada duit orang sayang, isteri ada duit suami sayang, suami ada duit isteri sayang. Itu bukan sayang, itu nafsu. Kalau suami ada duit banyak baru nak sayang, nafsu. Isteri pun sama, kalau isteri pandai masak, bagi duit pun suami baru sayang, tu nafsu. Nafsu apa? Kebendaan. Tapi sayang ini datang dengan ketaatan. Dia selalu jaga apa yang Allah suruh jaga. Dia bertanggungjawab atas keluarganya. Malah itulah sayang. Ada orang cuba pisahkan. Kahwin ni bukan sekadar sayang, dia ada tanggungjawab. Saya kata, apa yang dia faham tentang sayang? Tanggungjawab itulah sayang. Kalau dia bertanggungjawab, bermaksud dia sayang. Sayang itu akan dijawab. Ditanggung di sini, dijawab di sana. Semua tanggungjawab. Sayang itu ditanggung di sini, dijawab di sana. Allah bagikan, barang siapa yang berjaya menanggung sayang itu dengan keimanan, yakni mengenal Allah, lalu beramal kerana kita ni hambanya, tanpa perlu berharap kepada makhluk, tanpa perlu berharap isteri cakap say thank you, tanpa perlu berharap suami say I love you ke, bang saya buat ni sebab apa? Sebab saya harapkan kasih sayang Allah. Nanti abang pun sama, ya kita sama-sama harapkan kasih sayang Allah. Bila dua-dua harap kasih sayang Allah, makin bertambah-tambah sayang rumah tangga. Tapi kalau harap kat orang, yalah kita dah masak kurang-kurangnya, yalah kan, yang ajar pula bagi tip yang bukan-bukan. Kita tengok, yang pertama, kalau nak suami sayang, kita masak sedap-sedap untuk dia. Kalau tengok masak sedap, suami pun macam biasa je. Kecewa kawan. Walau sayang itu adalah kita nak nyatakan sifat kehambaan, yang mana asal kita tak ada sifat tu pun. Boleh ada ni. Lalu luahkan sayang itu dengan ketaatan. Luahkan sayang itu nak mengharap keredaan, bukan nak mengharap pujian. Berapa ramai para isteri suami. Ini saya cerita suami isteri sebab sayang tu nampak kat situ. Dan itu sifat yang pertama yang ada. Perbahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang diajar untuk menjadi riak. Diajar tanpa sedar. Buat baik nak dilihat suami. Buat baik nak dilihat isteri. Anak-anak buat baik depan mak je, belakang huru-hara. Isteri buat baik depan suami, belakang huru-hara mengata balik, harap kita je lah. Aku sabar dah lama sebenarnya, tapi lah tak ada arah kan, tu yang ada. Amboi, aku pun sama. Lah sama ke jemaah kita. Jom kita buat kelab isteri teranaya. Tapi depan suami, cakap bagus punya. Tapi belakang, dikatanya kawan tu, habis pahala. Sebab tu orang kadang, jangan pahala tu boleh jadi hilang macam itu. Baik. Maka hina sifat kita, baik sifat Allah. Pegang duduk situ. Hina sifat kita, baik sifat Allah. Sebaik mana dan sehebat mana yang kita rasakan hari ini, adalah segala terdiri daripada sifat kesempurnaan Allah. Ini kena pegang sebab nanti sifat tu nanti zahir nanti jemaah sekalian. Jadi sehebat mana nanti zahir pada diri kita, tetap duduk bahawasanya itu sempurna pada Allah, bukan pada aku. Itu nama wa antal ghani wa nahnu fuqara. Ini kerana yang baik dan mulia itu adalah hak mutlak sifat Allah, maka wajib kita berharap dan berpegang pada yang maha baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, kata Allah dan surah Al-Qasas 77. Berbuatlah baik kepada hamba-hambaku sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Allah yang buat baik dulu kat kita, masalah. Kita buat baik dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan kawan-kawan, bukan sebab nak bagi tahu kita baik atau nak harapkan dia balas balik. Kita buat sebab Allah yang mulakan, huwa awal, yang mulakan kebaikan pada diri kita. Lalu asbab kita menyadari akan kebaikan itu, lalu kita pun melakukan kebaikan yang sama. Kerana kita nak mengingati tentang kebaikan Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah. Buat baik sebab aku yang buat baik pada kamu. Sebab tu ada perbahasan, orang buat jahat, kita balas baik. Orang buat baik, balas baik, biasa. Tapi orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Ada perbahasan itu. Rupanya kita fikir balik, sebab apa orang jahat?
buat jahat kita balas baik. Sebab rupanya bukan soal orang tu jahat ke baik, Allah yang baik kat kita. Mana pernah Allah buat jahat kat kita? Mana auzubillah min zalik, fahaman yang salah. Walaupun Allah takdirkan buruk pada kita, takdir buruk itu bukan bermaksud satu keburukan yang boleh merosakkan. Padanya ada hikmah. Sudah tanya husnuzan. Maka tak perlulah tunggu orang baik baru nak buat baik. Saya ni tunggu je kalau suami saya baik, saya baiklah. Kalau dia jahat, 10 kali jahat saya, terbalik pula. Nah, itulah pandangan manusia yang tidak ada pegangan iman yang benar. Baik. Kehidupan kita akan menjadi kembali hina kalau manusia yang berharap kepada selain Allah. Kita akan tetap dalam kehinaan. Kehidupan kita akan kembali hina, akhlak kita jadi hina, dan sekeliling juga bertukar menjadi suasana yang penuh kehinaan. Kalau berharap kepada kebaikan selain Allah, maka tetaplah berpegang pada yang baik dan yang mulia. Maka Allah akan tetapkan kita dalam kebaikan. Berharaplah kebaikan yang ada pada Allah. Ya Allah, kebaikan yang ada padamu, ya Allah, berikan. As'aluka min fadli. Itu maksud kita berharap kebaikan pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu harapkan kebaikan. Kita bukan harap kebaikan pada anak, pada suami, pada isteri. Salah pegangan itu menyebabkan kita akan kecewa. Harap-haraplah anak ni. Kita berharap kebaikan pada anak. Lalu anak tu buat je jahat. Pening kita. Sebab apa buat je jahat? Rupanya anak tu mana ada kebaikan asalnya. Kalau kita faham. Habis macam mana nak anak tu jadi baik? Ya Allah. Jadikanlah anakku baik, ya Allah. Bukan anak tu baik sendiri. Kamu kena jadi baik. Kamu kena gini. Takkan mampu kita jadi baik. Kadang-kadang orang bercakap, saya tak mampu jadi baik. Saya tak mampu. Kena kat saya. Kenapa? Kamu perasan kamu mampu kan? Sudah katanya. Kamu melihat baik itu pada diri. Salah. Baik itu pada Allah. Allah yang kurniakan kebaikan. Itu cara. Maka orang yang baik adalah melihat. Ni pula orang yang baik melihat pula dirinya buruk. Dengan melihat yang lain itu baik. Terbalik Allah buat gitu. Sebab ulama-ulama hebat, yang orang yang mengenali muhasabah diri, dia akan nampak keburukan pada diri, kelemahan. Sebab tu Allah adakan sisi buruk kita ni, sisi buruk untuk supaya kita muhasabah. Supaya bila baik tu datang, kita muhasabah nampak buruk pada diri. Maka tak adalah kita perasan baik, walaupun waktu itu Allah dah baikkan kita. Dan menjadi pula sikap dia, akhlak dia adalah apabila melihat dirinya buruk, orang baik. Orang yang buruk itu melihat dirinya baik, orang buruk. Itulah iblis. Iblis melihat semua buruk, dia baik. Tapi Nabi Adam AS melihat dirinya, walaupun Nabi tetap melihat dirinya penuh kekhilafan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Nah, jadi kesimpulan jemaah sekalian, pengambil penutup, maka orang yang baik adalah melihat diri yang buruk dan melihat yang lain itu baik, dan orang yang buruk itu melihat orang lain buruk dan diri yang baik, sedangkan hakikatnya kita adalah buruk dan yang baik itu hanyalah Allah. Maka wajib bagi kita melihat yang baik-baik saja. Ini datanglah husnuzan. Ustaz, habis tu orang tu buat dosa, dia buat jahat, takkan nak lihat baik pula. Buruk tetap buruk, dosa tetap dosa. Tapi jangan memburukkan lagi dengan menghina dia. Dosa, ya apa dosa? Tapi kita diajar untuk melihat dengan kebesaran Allah. Apa dia? Kita mohon keampunan Allah pada dia. Itu orang yang hebat. Boleh jadi tengok orang jahat, kita ni nampak baik dah. Apa orang ulama fikir? Ulama fikir apa? Dia ni kalau dia baik, kemungkinan dia lebih baik pada aku. Satu masa dia jahat tu, sekali dia dapat hidayah Allah, kemungkinan dia lebih baik dari kita. Bukan pandang tengok sampai bila nak jadi macam ni. Astaghfirullahalazim. Ampoi. Kita berseban, beridak, berjubah elok, nak masuk masjid. Kawan tu dengan rambut biru sebelah, kuning sebelah, koyak bawah, duk menyanda kat motor, tengok masjid. Yang berseban, berjubah, beridak, tengok kawan tu.
Yang kawan tu tengok pula yang berserban berjubah beridak ni. Yang si kawan tu tengok, ya Allah, alangkah bagusnya satu hari nanti aku macam itu. Dalam hati dia. Yang berjubah beridak serban ni, apalah nak jadi Muhammad ni. Astaghfirullahalazim. Inilah dunia. Masuk dia dengan jalan. Yang bertudung labuh, berniqab semua, jalan masuk, berpimpin tangan ke majlis-majlis hebat. Yang berskirt, beraurat terbuka sana, pandang tengok. Seronok kalau aku dapat macam itu. Yang bertudung labuh, berlituk, berpegang pimpin tangan masa majlis, tengok orang macam tu. Astaghfirullah. Sampai bila nak macam ni? Sekarang ni siapa mulia, siapa ini? Jangan. Dosa luar boleh kejap dia, tapi kalau dosa hati, na'udzubillah min zalik. Ada satu wali Allah Ta'ala, Yazid Al-Bustami. Satu ketika tu diriwayatkan berjalan satu malam dekat tempat sampah. Jalan, anjing pun lalu. Cerita ni masyhur mas kan, Yazid Al-Bustami. Maka dia angkat kain dia, jubah dia. Maka dengan takdir Allah, anjing tu bercakap, Tuan, katanya, kalau Tuan mengangkat jubah kerana takut terkena dengan najis aku, yang boleh dibasuh dengan air mutlak 6 kali air tanah sekali. Dia mengaji anjing tu, maka tak apa. Tapi kalau Tuan mengangkat jubah kerana aku mulia, engkau mulia, aku hina, najis di hati Tuan 7 samudera tak mampu disucikan. Wah, sebuah salah yang teramat. Maka nak rasa nak counter balik itu, Abu Yazid Al-Bustami bercakap apa? Izinkan aku nak berjalan dengan kamu. Maka si anjing bercakap, tak payahlah, nanti kau akan difitnah kerana kau berjalan dengan yang hina. Tak payahlah, katanya. Nanti kau akan lebih teruk difitnah. Nampak tidak? Tapi sungguhnya mas sekalian, kita pandang anjing, kita pandang khinzir yang tak jadi yang tak jadi sebab orang mencarut nama dia. Tak pasal-pasal. Si khinzir ni pun aku pening betul lah orang ni. Si khinzir ni ataupun elai si babi ni kan. Senang sebut kan. Kita pun takut nak sebut, dah jadi macam pencarut. Padahal tak mencarut pun asal dia kan. Babi mana mencarut, tapi asal orang guna untuk mencarut. Ya Rabbi, nak bagi tahu anjing ke khinzir ke, semua ciptaan Allah bertasbih. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Tasbih tu khinzir tu. Anjing tu tasbih. Yang dok kita menganjing tu yang menggunakan nama pada tempat salah. Haiwan-haiwan yang bertasbih kepada Allah. Kita sibuk. Ada satu lagi cerita riwayat ulama dengan anak murid pun sama juga. Ini pun kisah wali Allah, saya lupa nama. Dia kata dia anak murid dia dah jadi guru besar dah. Ramai ribu-ribu anak murid masih datang lagi mengaji dengan Tok Guru. Tapi dia jujur cakap apa, sepanjang aku mengaji, aku tak boleh rasa nikmat pengajian. Tapi dah mengajar orang ramai. Tok Guru cakap, dia kata izinkan ajarlah aku macam mana nak rasa. Tok Guru kata kau takkan mampu buat. Bagi tahu tolonglah katanya. Merayu juga. Maka Tok Guru kata boleh. Buka pakaian jubah ni, serban buka, tukar pakaian serban camping. Sangkut di leher kamu makanan. Pergi ke pasar. Pergi jumpa budak-budak di tepi jalan, suruh dia tampar muka kamu. Setelah aku tampar, bagi makan. Tampar lagi, bagi makan. Dan dengan pakaian coba camping, kau jumpa orang yang pernah muliakan kamu balik. Dia dengar Tok Guru cakap macam tu, Allahu Akbar, beratnya kan. Aku dah kata kau tak boleh buat. Dan ketika kau sebut Allah pun sebenarnya telah merosak hati kau. Terkejut dia. Kenapa? Di saat nama Allah itu adalah membesarkan dia, tapi ketika kau sebut nak membesarkan diri kau. Kita kena sebut tasbih, bukan nak besarkan Allah, nak besarkan diri kita boleh. 100,000 dah. Hati-hati.
Kau punya berapa? Tasbih ni bagus kan? Padahal nak cerita, dia boleh rekod tau dalam handphone. Kau dah berapa dah? Aku tak banyak lah, dalam 100,000 baru katanya. Tapi elok lah kan? Sedap lah katanya. Sampai masak boleh tasbih, sampai masing sampai tanpa sedar cerita apa dia buat. Game over tu. Padahal kita nak menyebut nama Allah, nak membesarkan Allah, makin disebut makin hina diri. Bukan makin disebut makin besar diri. Ini takut. Ini atas tasawuf pengajian nak bersihkan hati. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan kita kaji, kita baca balik, kita letakkan perkataan-perkataan yang tepat ni, maka mudah-mudahan Allah pimpin hati kita. Keberkatan daripada sifat wajib bagi Nabi SAW, siddiq itu, tasdik, nak membenarkan. Agar kita jemaah sekalian sentiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk kita berada dalam hati yang sentiasa tawajuh, harapkan pengampunan, pengharapan, sifat yang khuduk tawaduk, yang sifat yang berjalan di atas muka bumi sebagai hauna. Allazina yamshuna 'alal ard hauna, merendah diri. Merendah diri kita bukan sebab kita tak ada apa-apa. Merendah diri kita kerana kita berhadapan dengan Allah yang Maha Esa, yang sentiasa melihat kita, yang Maha melihat. Bukan sebab kita ni bukan siapa-siapa. Wallahu a'lam jemaah sekalian. Kita akan sambung pada siri yang berikutnya. Kesinambungan pada mengenal diri itu, kita akan masuk tugas diri. Dalam hidup ni, pelakon utama diri kita. Orang lain tu sampingan. Dan Allah tak tanya salah orang pada kita. Allah tanya salah kita pada orang. Allah tak tanya baik orang pada kita. Allah tanya baik kita pada orang. Yang nak dikira tu kita pada orang. Jadi kitalah pelakon utama. Jadi bila kita kaji pada diri, kemudian lepas ni kita kaji apa tugas kita pula. Iaitu diri adalah menterjemahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung pada pembahasan yang berikutnya selepas raya. Puasa ada? Ramadan ada? Ada tazkirah? Okey, ada. Tapi tazkirah lah kan. Nanti kita masuk pengajian kitab kita ni akan sambung selepas raya nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk dalam umatnya yang layak mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.